Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak belajar bab 4, biologi tingkatan 4 yang mana tajuknya adalah komposisi kimia dalam sel. Standard kandungan untuk hari ini kita akan belajar untuk 4.1 iaitu air. Standard pembelajaran, murid boleh memerihalkan sifat molekul air dan boleh menghubung kait sifat air dengan kepentingannya dalam sel. Jadi antara yang kita akan bincangkan ialah tentang sifat-sifat air daripada segi kekutuban, muatan haba tentu air, daya lekitan dan daya lekatan. Okey. Jadi sifat dan kepentingan air dalam sel. Okey, jadi sifat dia yang penting ialah tentang kekutuban dia. Lepas tu daya lekitan dan daya lekatan air. Yang mana kedua-dua daya ini dipanggil sebagai tindakan kapilari. Lepas ni kita akan belajar daya lekitan dan daya lekatan air ni akan membentuk tindakan kapilari. Kemudian kita akan tengok tentang muatan haba tentu air. Okey, ini air kan? Air adalah H2O iaitu terdiri daripada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi air ni merupakan sebatian tak organik, tidak organik yang terdiri daripada unsur-unsur hidrogen H dan oksigen O. Apa yang dimaksudkan dengan sebatian tak organik? Maksudnya sebatian ini tidak mengandungi atom karbon. H2O, ada karbon tak? Tak ada karbon. So ia adalah sebatian tidak organik. Okay, kejap ada orang nak masuk ke? Kejap ya. Dia tak ada pun. Okay. Jadi di sini molekul air ni adalah molekul yang berkutub. Kenapa kita panggilnya sebagai molekul berkutub? Okey, cuba tengok kat sini. H, hidrogen dia bercas positif. Jadi, molekul air ialah molekul berkutub kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Okey, buat sini plus kan, yang ni cas negatif. Jadi ia akan lebih tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Sebab itulah kita katakan air ialah molekul berkutub. Okey. Jadi kekutuban ini akan menghasilkan ikatan hidrogen dan membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Maksudnya banyak bahan yang air ni boleh larutkan. Jadi sifat pelarut semesta air membolehkan zat terlarut seperti glukosa dan elektrolit diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel untuk tindak balas biokimia. Jadi jelas tak untuk sifat kekutuban air ni? Kenapa air ni molekul berkutub? Kerana elektron yang dikongsi antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Jadi air ni adalah contoh molekul yang berkutub. Sekarang kita nak masuk kepada daya lekitan dan daya lekatan air. Jadi molekul air ni dia melekat antara satu sama lain melalui satu daya yang kita panggil sebagai daya lekitan. Okey, cuba kamu tengok contoh. Okey, sekarang ni yang kita belajar kan dalam xylem lah. Xylem ni dia akan mengangkut air dan garam mineral ke seluruh bahagian pokok. Dalam xylem itulah air akan diangkut. Bagaimana air itu dapat diangkut? Antaranya ia dibantu oleh daya lekitan dan daya lekatan. Okey, cuba tengok gambar yang kedua ni. Okey, ini molekul air H2O. Ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Ini, okey.
daya tarikan antara molekul air dengan molekul air kita panggil sebagai daya lekitan. Tapi kalau daya tarikan antara molekul air dengan permukaan lain. Okey, contoh kat sini ini air, ini molekul air. Dan kalau kamu nampak kat sini yang warna hijau ni, ini adalah dinding xylem. Jadi apabila daya lekatan, apabila daya tarikan antara molekul air dengan dinding xylem, maksudnya dengan permukaan lain, itu adalah daya lekatan. Okay. Pada masa yang sama, molekul air juga melekat pada permukaan lain melalui daya lekatan. Nak ingat senang je. Daya lekitan ada huruf I kan? Maksudnya daya tarikan antara air dengan air. Okey, kalau daya lekatan, daya tarikan antara molekul air dengan permukaan lain. Contoh dinding xylem. Boleh beza tak daya lekatan dan daya lekitan? Daya lekitan ada huruf I. Maksudnya air dengan air. Senang je nak ingat kan? Okey, kedua-dua daya ini, daya lekatan, daya lekitan ini akan menghasilkan tindakan kapilari. Kedua-duanya menghasilkan tindakan kapilari yang membolehkan air memasuki dan bergerak di sepanjang ruang yang sempit, misalnya dalam salur xylem. Okey, sekarang kita nak pergi kepada muatan haba tentu air. Air ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, iaitu sebanyak 4.2 kilojoule, kilogram negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Apa maksudnya? Ini bermaksud untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius, 4.2 kilojoule tenaga haba diperlukan. Air menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Ciri ini sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. Okey, boleh Jadi untuk naik suhu yang sikit je suhu ni pun, maksudnya air menyerap banyak tenaga haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Jadi walaupun air tu serap banyak tenaga haba tapi suhunya naik sikit je. Jadi inilah yang penting untuk mengekalkan suhu badan kita. Ciri ini sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. Sebab badan ni terdiri daripada kebanyakannya ialah air.